Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada semua. Bertemu kita petang ini bagi membincangkan topik forum iaitu kualiti pendidikan di Malaysia yang juga menjadi topik perbincangan kita pada petang ini. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi terlebih dahulu soalan tentang maksud pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan merupakan proses pengajaran dan pembelajaran bagi mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap jasmani, emosi, intelek dan juga rohani. Seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia yang berusaha secara berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan lagi kualiti pendidikan di negara kita. Seterusnya, saudara Hari Krishnan dan saudari Nurul Ain bagi mengemukakan pandangan masing-masing berkaitan pengenalan. Terima kasih saudari. Bagi saya pendidikan di Malaysia amat penting. Contohlah saya sebagai ayah, saya tak hantar anak saya pergi sekolah. Itu adalah satu kesalahan yang besar di Malaysia. Saya tak tahu di negara lain, tapi di Malaysia itu memang salah dari sisi undang-undang. Yang kedua, apa yang saya kagum dengan pendidikan di Malaysia ialah pendidikan Malaysia ialah pendidikan yang jenis vernacular. Contoh apa tu pendidikan vernacular? Pendidikan vernacular bermaksud orang India ada sekolah bangsa masing-masing, bangsa dia orang. Orang Cina ada sekolah mereka. Orang Melayu ada sekolah mereka. Ini menyebabkan Malaysia ni memang unik lah daripada negara-negara lain di dunia. Kita kena menghargai dengan sekolah-sekolah yang kita ada, keunikan kita ada. Kalau contoh, kalau kita lahir di Indonesia, anda lahir sebagai orang Cina, orang Melayu, orang Iban ke apa jua bangsa lah. Memang anda kena, apa yang anda belajar ialah bahasa Indonesia. Anda tak boleh belajar bahasa Cina, anda tak boleh belajar bahasa Tamil, bahasa ikut bangsa anda lah. So saya rasa memang perkara ni memang unik bagi negara kita dan kita kena menghargai, menghayati. Kita yang penting menghayati. Saya sangat nampak ada yang kritik sekolah vernacular kena tutup ke apa. Saya memang tak suka sebab kita unik. Kita kena sambut keunikan tu. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Nurul Ain. Saya setuju dengan pandangan saudari Hari kerana Malaysia merupakan sebuah masyarakat majmuk. Bukan sahaja bukan sahaja kaum itu sendiri yang dapat mempelajari bahasa lain, tetapi kaum Melayu juga dapat mempelajari bahasa Cina, bahasa India sekiranya mereka pergi sekolah vernacular tersebut. Seterusnya saya serahkan semula kepada saudari Nur Ain Masarah. Terima kasih kepada saudara Hari Krishnan dan saudari Nurul Ain atas pandangan tentang pengenalan tentang pendidikan tadi. Baiklah, kita beralih pula kepada senario semasa isu pada topik yang kita bincangkan pada malam ini. Baiklah, saudara dan saudari sekalian, jika kita perasan baru-baru ini telah tular di media sosial di mana kertas ujian bertutur bagi calon sijil peperiksaan Malaysia pada tahun 2021 ini mendapat perhatian ramai di mana soalannya mengetengahkan tentang apakah perkahwinan idaman masing-masing. Jadi pandangan saya perkara ini tidak patut kerana ada lagi tajuk-tajuk yang berkaitan akademik yang boleh diketengahkan. Tambah pula perkara ini telah mendapat perhatian daripada bekas Timbalan Menteri Pendidikan kita sendiri. Jadi apa pandangan saudara Hari atau saudari Nurul? Ya, semasa saya dah tahu, saya pernah baca berita tersebut dalam social media dalam berita. Perkara tersebut mendapat kritikan yang amat dahsyat lah daripada netizen. Bagi pandangan saya, soalan tersebut
tidak begitu relevan lah dengan pendidikan di Malaysia. Budaya kita dengan soalan yang dikeluarkan oleh tidak relevan lah memang, sebab golongan tersebut SPM memang peringkat mereka memang menengah sahaja. Umur kematangan mereka saya rasa tidak begitu matang berbanding pelajar yang belajar di universiti dan di institusi yang lain lah. Saya rasa KPM harus harapan saya? Harapan saya rasa KPM perlu melakukan sesuatu lah untuk sebelum melakukan penyelidikan yang R&D yang betul sebelum mengeluarkan satu soalan kepada para pelajar untuk mereka menjawab lah, sebab seperti kita tahu SPM merupakan peperiksaan yang amat penting dalam kehidupan seorang pelajar yang lahir di Malaysia. So perkara ini perlu mendapat perhatian daripada pihak KPM lah untuk melaksanakan tugasan mereka dengan lebih efisien. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada saudari Nurul Ain. Bagi pendapat saya, keputusan KPM untuk mengeluarkan soalan perkahwinan idaman dalam ujian bertutur bahasa Melayu tersebut tidak ada masalah kerana bab perkahwinan ini ada sebenarnya dalam silibus buku teks bahasa Melayu dalam bab kebudayaan. Sekiranya KPM mengeluarkan soalan ini, pelajar dapat berfikir dengan lebih jauh, iaitu berfikir di luar kotak tentang perkahwinan apa yang mereka inginkan, seperti perkahwinan bertema ataupun tidak. Oleh itu, pelajar dapat berfikir di luar kotak dan mereka tidak hanya tertumpu sahaja kepada buku teks. Bagi soalan ini dapat membuka minda mereka dan tidak hanya tertumpu kepada buku teks, menyebabkan mereka dapat berfikir di luar kotak mereka. Seterusnya saya serahkan semula kepada saudari Ain Maisarah. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Hari dan juga saudari Nurul di atas pandangan yang dari sudut pandangan yang berbeza. Seterusnya kita beralih pula kepada senario yang kedua dalam isu pendidikan di Malaysia, iaitu berkaitan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh bekas Menteri Belia dan Sukan merangkap ahli parlimen, iaitu Yang Berhormat Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman mengenai pemansuhan subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS di institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia. Subjek sebegitu boleh mengganggu jam pembelajaran, boleh memanjangkan jam pembelajaran, sedangkan pembelajaran di Malaysia di peringkat ijazah boleh dipendekkan lagi. Pada pandangan saya, ianya tidak patut dimansuhkan kerana subjek sebegitu boleh meningkatkan kualiti dalam diri setiap pelajar dari segi rohani dan intelek. Tempoh pembelajaran yang panjang juga tidak menjadi masalah kerana subjek-subjek sebegitu boleh membantu pelajar menjadi lebih baik. Apa pandangan saudara Hari dan saudari Nurul Ain? Ya, terima kasih saudari. Terima kasih kepada saudari. Okay, pandangan saya amat setujulah dengan pernyataan Menteri Syed Saddiq yang mengemukakan pembantahan terhadap pemansuhan subjek TITAS hubungan etnik dan peradaban di universiti. Bagi pandangan saya, kita tidak perlu ada subjek sebegitu dalam pembelajaran di universiti. Sebab contoh, untuk seseorang itu mendapat ijazah di Malaysia, dia ambil tempoh 5 ke 6 tahun.
Okey, kita banding dengan negara Eropah. Contohnya United Kingdom. Untuk mendapatkan ijazah mereka hanya mengambil masa 3 ke 4,5 tahun. So kita dapat tengoklah perbezaan yang amat ketara. Dan saya ingin menambah beberapa pendapat saya. Yang subjek hubungan etnik dengan peradaban ini, kita dah belajar di peringkat form 4, form 5, iaitu di dalam subjek pendidikan moral, dan saya rasa ini kita tak perlu ulang-ulang belajar benda yang sama dalam silibus kita. Dan ia akan menyebabkan tempoh pembelajaran kita yang menjadi panjang, dan saya rasa subjek ini perlulah dimansuhkan untuk kebaikan pelajar dan pelajar yang akan datang yang akan menjadi pelajar universiti di Malaysia. Itu je pandangan saya. Terima kasih, saudari. Bagi pendapat saya pula, para menteri ini hanya ingin mengikut negara luar, iaitu negara barat. Kita yang mempunyai kerajaan sendiri, mengapa harus mengikut cara diorang belajar? Kita tidak sepatutnya mengikut diorang kerana kita mempunyai kerajaan sendiri dan kita mempunyai visi dan misi tersendiri dalam bidang pendidikan. Oleh itu, untuk menggugurkan kursus-kursus yang tidak relevan ini tidak sepatutnya dilakukan kerana kursus-kursus ini bukan sahaja dapat membantu kita dalam bidang pekerjaan, tetapi kursus-kursus ini juga dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-harian. Oleh itu, kursus ini tidak wajar untuk digugurkan. Oleh hal yang demikian, saya berharap agar kerajaan terus mengekalkan subjek-subjek ini dalam kursus di universiti. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Ain Maisarah. Baiklah, terima kasih saudari Nurul Ain dan saudara Hari Krishnan. Kita pergi pula kepada senario yang terakhir di mana cabaran menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran secara atas talian antara guru dan pelajar. Seperti yang semua sedia maklum, 2-3 tahun kebelakangan ini, negara seluruh dunia telah mengalami wabak pandemik COVID-19 yang telah mengubah pelbagai segala jenis sektor, termasuklah sektor pendidikan, iaitu dia telah wabak tersebut telah mengubah kaedah pembelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah. Hal ini bermaksud kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan pakai adalah secara dalam talian. Hal ini bermaksud juga apabila kaedah PDP digunakan secara atas talian, maka mereka memerlukan alat peranti dan jaringan internet yang baik. Namun tidak semua pelajar bernasib baik kerana ada juga yang mengalami kekurangan kemudahan dari segi alat peranti dan juga jaringan internet yang baik. Oleh itu, apa pandangan saudara Hari Krishnan dan saudari Nurul Ain berkaitan cabaran dalam isu ini? Terima kasih, saudari. Bagi pandangan saya tidak begitu setujulah melaksanakan pembelajaran atas talian, sebab sebagai contoh saya ni lebih suka kalau ada orang berdiri depan saya, ajar saya, dan pada masa yang sama kalau saya tak faham, saya terus tanya. Okey? Benda ni boleh dilaksanakan dalam bentuk online, tapi saya tahap kefahaman dia memang lain. Memang ketara, memang lain. Dan saya selalu mendapat masalah talian yang amat teruk lah di kawasan saya. Apatah lagi orang-orang yang tinggal dalam pedalaman, contohnya orang Sabah, orang Sarawak ke. Saya rasa memang mereka mengalami masalah yang ketara dalam isu ni.
mereka tidak mendapat rangkaian mendapat rangkaian talian yang begitu bagus berbanding orang-orang yang dekat penduduk-penduduk yang dekat bandar. So perkara ini haruslah kita okey, apa harapan saya? Saya rasa boleh melaksanakan atas talian tapi untuk masa yang tertentu. Tapi saya lebih sarankan kerajaan untuk melaksanakan, bukan kerajaan lah, pihak universiti untuk laksanakan PDPR bentuk bersemuka. Ia akan menyebabkan ramai pihak lagi faham terhadap apa yang mereka belajar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya bersetuju dengan pandangan itu. Malaysia sepatutnya tidak harus lagi melakukan pembelajaran secara atas talian. Hal ini kerana Malaysia bukanlah salah satu negara maju yang itu dapat mempunyai rangkaian internet yang laju. Oleh itu, hal ini juga kerana Malaysia masih lagi berada dalam negara membangun, hal menyebabkan ramai lagi penduduk Malaysia yang itu tidak mempunyai pendapatan yang tinggi ataupun pendapatan yang tetap. Hal ini menyebabkan anak-anak pelajar ini tidak mempunyai gadget ataupun rangkaian internet yang mencukupi. Kita seringkali mendengar beberapa segelintir pelajar terpaksa mendaki gunung ataupun bukit untuk mencari rangkaian internet yang laju. Oleh itu saya berharap agar kerajaan menaik tarafkan dahulu rangkaian internet di Malaysia sebelum untuk melakukan pembelajaran secara atas talian. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Nur Aiman Sarah. Okey, terima kasih saudari Nurul Ain dan saudara Hari Krishnan. Baiklah, masa juga telah mencemburui kita. Jadi di sini saya akan menyatakan tentang langkah yang boleh dibuat, yang boleh dilaksanakan bagi memantapkan lagi kualiti pendidikan di negara kita iaitu Malaysia. Saya sekalikan langkah dan juga harapannya. Di sini saya mencadangkan agar langkah yang boleh dibuat oleh kerajaan adalah khususnya untuk senario yang pertama tadi di mana tentang soalan ujian bertutur, penggubal atau penyedia kertas soalan bertutur perlulah matang dan lebih profesional dalam memilih soalan yang hendak dikemukakan kepada calon-calon sijil pelajaran Malaysia tadi. Dan harapan saya agar semua pihak haruslah bekerjasama dalam memastikan kualiti pendidikan di Malaysia berjaya dan membawa kemajuan kepada negara. Seterusnya kepada saudara Hari dan saudari. Untuk harapan saya untuk isu pertama ialah saya rasa pihak KPM perlulah membuat perlu melaksanakan tugasan mereka dengan lebih efisien untuk mereka mengeluarkan lagi soalan-soalan SPM yang berkualiti untuk pelajar, untuk mereka menjawabnya. Dan langkah yang dapat diambil ialah KPM, kerajaan haruslah melaksanakan teknik yang lebih baik, teknik yang lebih efisien, berganding bahu dengan negara lain untuk melaksanakan soalan peperiksaan yang lebih berkualiti untuk pelajar-pelajar di Malaysia. Untuk isu yang kedua pula saya harapan saya, isu yang kedua saya rasa subjek-subjek tersebut haruslah dimansuhkan sebab
ia akan memanjangkan lagi tempoh pembelajaran seseorang pelajar di Malaysia. Dan langkah yang dapat harapan saya ialah pihak kerajaan haruslah membuat sesuatu untuk mengkaji lagi, membuat R&D dalam isu sebegini, isu subjek-subjek yang ada dalam silibus, ada dalam universiti Malaysia lah. Subjek apa yang baik, yang efisien untuk pelajar. So subjek itulah yang perlu diambil oleh pelajar. Dan subjek-subjek yang tidak relevan, tidak yang bertindih haruslah dimansuhkan. Untuk isu yang ketiga, harapan saya kerajaan haruslah meningkatkan lagi infrastruktur dalam meningkatkan rangkaian talian di dalam kawasan-kawasan tersebut, kawasan pedalaman untuk pelajar-pelajar mendapat pelajar-pelajar dapat belajar dalam atas talian yang dengan lebih menyenangkan mereka. And then untuk langkah kerajaan perlulah berganding bahu dengan kerajaan lain, dengan negara lain untuk meningkatkan teknologi infrastruktur yang lebih maju lah. Contoh berganding bahu dengan Amerika Syarikat, France, dengan Rusia. Kita boleh mengimplementasikan teknologi mereka dalam negara kita, terutamanya dalam bidang teknologi. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, Saudari Nurul Ain, kata-kata terakhir anda kerana masa memang sudah mencemburui kita. Silakan Saudara Nurul. Okey, pada pandangan saya langkah untuk kerajaan meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia adalah kerajaan mestilah mengkaji semula silibus-silibus yang mereka masukkan dalam buku teks para pelajar. Hal ini kerana kita banyak mendengar komen daripada netizen di Malaysia bahawa silibus-silibus buku teks di Malaysia sekarang tidak masuk akal. Dan saya berharap juga netizen di Malaysia janganlah hanya menyalahkan kerajaan dalam bidang pendidikan kerana kita semua harus berganding bahu untuk meningkatkan bidang pendidikan di negara kita sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah Saudara Hari dan Saudari Ain. Oleh itu di sini saya akan menyimpulkan bahawa situasi pendidikan di negara kita perlulah dipandang serius, terutama dalam era pandemik ini, bagi menjana pendidikan yang berkualiti yang boleh membawa kemajuan terhadap diri, bangsa dan negara. Oleh itu sekian saja daripada saya. Terima kasih.